Hai semua, saya Cikgu Tang. Hari ini Cikgu akan membuat ulang kaji tentang bab 1 pengangguran, guna tenaga dan upah. Fokus untuk pada hari ini ialah bahagian A, esei. Objektif pembelajaran yang pertama ialah mentakrifkan pengangguran kitaran. Kedua, menerangkan cara mengatasi pengangguran. Ketiga, membezakan jenis pengangguran. Keempat, menerangkan pengangguran geseran. Kelima, menjelaskan pengangguran tak ketara. Keenam, menerangkan faktor yang menyebabkan pengangguran. Ketujuh, menghuraikan kesan pengangguran. Ke-8, menyatakan maksud upah nominal dan upah benar. Ke-9, menghuraikan faktor yang membezakan upah mengikut sektor. Ke-10, memberikan maksud upah minimum dan menerangkan sebab upah minimum diperlukan. Dan yang terakhir, menerangkan faktor yang membezakan upah mengikut pekerjaan. Soalan 1A, terangkan maksud pengangguran kitaran. 2 markah. Pengangguran kitaran ialah pengangguran yang terjadi akibat daripada kemelesetan ekonomi dunia. Ia berlaku kesan daripada kejatuhan permintaan agregat, menyebabkan kejatuhan dalam pengeluaran dan seterusnya firma akan mengurangkan bilangan buruh yang digunakan. B. Terangkan 2 cara masalah pengangguran kitaran dapat dikurangkan. 4 markah. 2 cara mengurangkan masalah pengangguran kitaran ialah: yang pertama, dasar fiskal. Dasar fiskal ialah perubahan dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan. Kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaannya dan mengurangkan cukai supaya perbelanjaan pengguna meningkat dan seterusnya akan membawa kepada peningkatan perbelanjaan agregat. Peningkatan perbelanjaan agregat akan meningkatkan pengeluaran dan penggunaan buruh juga akan bertambah. Kedua, mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan dapat ditambah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang sedia ada atau memajukan sektor yang berpotensi untuk berkembang. Misalnya, kerajaan membuka lebih banyak tanah baharu untuk pertanian dan perindustrian di kawasan desa. Kedua, jelaskan perbezaan antara jenis pengangguran yang berikut. A. Pengangguran geseran dengan pengangguran kitaran. 3 markah. Pengangguran geseran ialah pengangguran yang wujud apabila tenaga buruh meninggalkan pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau gaji yang lebih tinggi, atau apabila pelajar lepasan sekolah menyertai pasaran buruh. Pengangguran ini bersifat sementara. Sebaliknya, pengangguran kitaran wujud akibat kitaran perniagaan, terutama dalam keadaan kemelesetan ekonomi. Pengangguran ini biasanya wujud untuk jangka masa yang lebih lama. B. Pengangguran teknologi dengan pengangguran struktur.
disebabkan kemajuan teknologi, iaitu apabila penggunaan komputer, mesin atau penggunaan teknik baharu yang akan mengurangkan penggunaan buruh dalam proses pengeluaran. Sebaliknya, pengangguran struktur wujud akibat perubahan struktur ekonomi seperti perubahan ekonomi pertanian kepada ekonomi berindustrial. Soalan 3A. Apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran geseran dan pengangguran tidak ketara? Pengangguran geseran ialah pengangguran yang wujud apabila tenaga buruh tidak bekerja dalam jangka pendek disebabkan oleh perpindahan kerja atau mencari kerja yang lebih baik. Pengangguran tak ketara ialah pengangguran yang wujud apabila bilangan buruh yang diambil untuk bekerja dalam suatu sektor melebihi bilangan yang sepatutnya. B. Huraikan dua faktor yang menyebabkan berlakunya pengangguran geseran dan dua faktor pengangguran tak ketara. 4 markah. Jawapannya, faktor yang menyebabkan pengangguran geseran berlaku ialah terdapat banyak peluang pekerjaan yang lebih baik, kesannya ramai buruh yang berpindah kerja. Kedua, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan dan kemahiran buruh. Oleh itu, ramai buruh yang mencari pekerjaan baharu yang sesuai dengan kebolehan dan kemahiran masing-masing. Faktor yang menyebabkan pengangguran tak ketara berlaku iaitu yang pertama, pekerja kurang mobiliti atau pekerja kurang mendapat maklumat tentang peluang pekerjaan yang terdapat di pasaran. Kedua, berlaku lebihan penawaran buruh iaitu kehadiran tenaga buruh yang berlebihan di pasaran. Soalan keempat. Jelaskan kesan pengangguran kitaran kepada A. Taraf hidup masyarakat. 3 markah. Pengangguran kitaran menyebabkan taraf hidup masyarakat merosot kerana pengangguran mengakibatkan pendapatan negara berkurang. Kesannya, pendapatan per kapita merosot dan taraf hidup masyarakat terjejas. Pengangguran yang tinggi menyebabkan kadar kemiskinan tinggi dan jurang agihan pendapatan semakin luas. B. Tenaga buruh. 3 markah. Pengangguran kitaran menyebabkan berlaku pembaziran sumber tenaga buruh. Kesannya, kos untuk melatih buruh sedia ada dari segi kemahiran akan meningkat. Selain itu, pengangguran juga menyebabkan buruh kehilangan punca pendapatan dan ini akan meningkatkan kadar kemiskinan dan masalah sosial. Soalan kelima, terangkan 3 faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran di Malaysia. 6 markah. 3 faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran di Malaysia ialah masalah kemelesetan ekonomi. Firma akan mengurangkan pengambilan buruh untuk mengurangkan kos operasi firma. Kedua, kadar pertumbuhan tenaga buruh lebih tinggi berbanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi.
peluang pekerjaan yang ada tidak dapat menampung pertumbuhan tenaga buruh. Ketiga, kemajuan teknologi. Perubahan dalam penggunaan teknologi dalam pengeluaran menyebabkan sebahagian buruh diberhentikan dan digantikan dengan mesin yang lebih cekap. Soalan ke-6 A. Apakah maksud upah nominal dan upah benar? 2 markah. Jawapan A ialah upah nominal ialah bayaran kepada buruh dalam bentuk wang atas sumbangan mereka dari segi mental atau fizikal dalam proses pengeluaran. Upah benar ialah kuasa beli, iaitu kemampuan untuk memperoleh barang dan perkhidmatan. 6B. Huraikan 2 faktor yang membezakan upah mengikut sektor. 4 markah. Jawapannya B. 2 faktor yang membezakan upah mengikut sektor iaitu perbezaan keanjuran penawaran antara sektor. Penawaran barang di sektor pembuatan lebih anjal berbanding dengan sektor pertanian. Maka, barang mudah dikeluarkan dalam sektor pembuatan berbanding dengan sektor pertanian. Oleh itu, upah yang dibayar dalam sektor pembuatan lebih tinggi berbanding dengan sektor pertanian. Faktor yang seterusnya iaitu perbezaan produktiviti buruh antara sektor. Produktiviti buruh dalam sektor pembuatan lebih tinggi berbanding dengan sektor pertanian. Ini kerana sektor pembuatan lebih berintensif modal berbanding dengan sektor pertanian yang berintensif buruh. Oleh itu, upah lebih tinggi dalam sektor pembuatan. Soalan ke-7 A. Berikan maksud upah minimum dan terangkan sebab upah minimum diperlukan. 2 markah. Jawapannya A. Upah minimum ialah bayaran atau gaji terendah yang mesti dibayar oleh majikan kepada pekerja untuk memenuhi keperluan asas mereka. 7B. Jelaskan sebab upah minimum berbeza mengikut yang pertama, wilayah. 2 markah. Jawapannya, upah minimum yang dibayar berbeza mengikut wilayah kerana terdapat perbezaan dalam kos sara hidup. Misalnya, kos sara hidup di Semenanjung Malaysia lebih tinggi berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Kedua, upah minimum yang dibayar berbeza antara sektor ekonomi kerana perbezaan keanjuran penawaran dan daya produktiviti. Buruh dalam sektor pembuatan dibayar upah yang lebih tinggi kerana penawaran barangnya lebih anjal dan daya produktiviti lebih tinggi berbanding dengan sektor pertanian. Soalan ke-8. Terangkan 3 faktor yang membezakan upah mengikut pekerjaan. 6 markah. 3 faktor yang membezakan upah mengikut pekerjaan. A. Tanggungjawab. Pekerja yang memikul tanggungjawab yang berat atau tinggi
mendapat upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang memikul tanggungjawab yang ringan. Contohnya, seorang pengurus mendapat upah yang tinggi berbanding dengan penyelia. B. Tahap pendidikan dan pengalaman. Pekerjaan yang memerlukan tahap pendidikan tinggi dan berpengalaman akan mendapat upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaan yang tidak memerlukan tahap pendidikan tinggi atau pengalaman. Contohnya, seorang doktor pakar bedah mendapat upah yang tinggi berbanding dengan seorang yang doktor biasa. C. Memiliki kecekapan dan kemahiran. Pekerjaan yang memerlukan kecekapan dan kemahiran yang tinggi juga mendapat upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaan yang tidak memerlukan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Misalnya, penyelam di laut dalam atau tukang ukir. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang dan share dengan rakan-rakan anda sekiranya anda merasakan perkongsian ini membantu anda. Bye-bye.